Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung matematik tingkatan 1 bab 6 persamaan linear. Apa yang kita nak sentuh hari ini ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Apa dia persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah ialah 1. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah boleh ditulis dalam bentuk umum iaitu AX tambah BY sama dengan C. Dengan keadaan A dan B bukan sifar. A dan B adalah perkali, X dan Y adalah pemboleh ubah. Ya. Kita tengok contoh ya. Kamu boleh rujuk buku teks kamu. Contoh 6. Terangkan sama ada persamaan yang berikut adalah persamaan dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Ketikkan soalan A. 3P tolak Q sama dengan 6. Kita ingat balik bentuk umum kita tadi. Kita akan tulis AX tambah BY sama dengan C. A ni adalah perkali, B perkali, C juga adalah nombor perkali. X dan Y adalah pemboleh ubah. Jadi di sini kita tengok P dan Q adalah pemboleh ubah. 3 perkali. Di sini sebenarnya 1. Nombor 1 juga perkali dan 6 juga perkali. Jadi di sini P ini kuasa tertingginya ialah 1. Q juga kuasa tertingginya ialah 1. Jadi jawapannya ya. Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu P dan dengan kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah itu ialah 1. Untuk soalan B, kita perhatikan soalan diberi 7X kuasa 2 tambah 5Y sama dengan 9. Di sini kita perhatikan kita ada dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. Tetapi pemboleh ubah untuk X kuasa tertingginya ialah 2. Jadi jawapannya bukan. Kerana pemboleh ubah X ialah 2. Dia sepatutnya 1. Baru kita boleh kata dia adalah persamaan linear. Perhatikan untuk soalan C. Bila kita buka kurungan, 2 darab K, kita akan dapat 2K. 2 darab 8, kamu dapat 16. Sama dengan 5K. Di sini dia adalah persamaan linear. Sebab K ini kuasanya 1. Tetapi dia hanya ada satu pemboleh ubah. Jadi dia bukan kerana hanya ada satu pemboleh ubah iaitu K. Kita nak ada dua pemboleh ubah. Perhatikan soalan D pula. Y per 6 tambah 4 sama dengan negatif 2X. So, di sini ada pemboleh ubahnya Y dengan kuasanya 1. Dan sebelah kanan ini pemboleh ubahnya adalah X dan kuasanya 1. Jadi persamaan ini adalah persamaan linear di mana X dan Y adalah pemboleh ubah dan kuasa tertinggi untuk X dan Y ialah 1. Seterusnya kita tengok bagaimana kita membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kita tengok contoh 7 ya. Boleh rujuk buku teks kamu. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Diberi soalannya. Beza antara dua nombor ialah 18. Di sini pemboleh ubah kita ialah dua nombor. Jadi kita boleh gunakan apa-apa huruf untuk mewakilkan dua nombor. Di sini kita gunakan huruf P dan Q.
Okey. Jadi beza mesti tolak. Jadi P tolak Q sama dengan 18. Ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang kita bentuk dari penyataan di atas. Kita tengok soalan B. Okay, bagaimana kita nak membina persamaan linear ni ya? Okey, simpanan wang saku Ahmad ialah RMX dan simpanan wang saku Norita ialah RMY. Okey, jumlah simpanan mereka ialah RM600. Okey, di sini dia dah bagi dah. Okey, wang saku Ahmad nilainya adalah RMX dan Norita ialah RMY. Jadi kita gunakan hasil tambah X tambah Y sama dengan 600. Jadi jumlah simpanannya kita tambahkan duit Ahmad dengan duit Norita. Ahmad nilainya X, Norita nilainya Y. So ini persamaan yang kita akan bentuk. X tambah Y sama dengan 600. Okey, baiklah kita tengok pula C. Ya, sebuah bas dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang penumpang. Okey, jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 bas dan 5 buah van ialah 100 orang. Jadi kita ambil bas nilainya boleh membawa M. Okey, van boleh membawa N orang. Okey, nak tahu jumlah penumpang untuk kedua-dua ialah 100. Jadi 2 bas kena darab dengan M, 5 van kena darab dengan N, ya. Dan jumlahnya mesti sama dengan 100, ya. 2M tambah 5N sama dengan 100. Ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang kita boleh bentuk dari penyataan di atas. Okey, ini adalah rumusan daripada apa yang kita belajar sebelum ini. Okay, perbandingan antara persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay, kita tengok apa yang mereka sama. Okay, apa yang sama dalam persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ataupun dua pemboleh ubah, kuasa tertinggi untuk pemboleh ubah ialah 1. Okay, dan ia terdiri daripada ungkapan linear dan nombor. Ya, maknanya dia ada huruf, ada nombor dan ada tanda sama dengan. Okey, apa yang beza dia? Okey, untuk persamaan linear satu pemboleh ubah, dia hanya ada satu pemboleh ubah saja. Maknanya dalam soalan tu huruf dia satu saja. Kalau X, X sahaja. Kalau Y, Y sahaja, ya. Okey, hanya mempunyai penyelesaian unik. Maknanya dia akan ada satu penyelesaian sahaja. Ya, kalau bila kamu kira, kamu akan dapat X sama dengan 2. Contoh, macam tu. Okey, tapi untuk persamaan dua pemboleh ubah, apa yang beza dia? Okey, dia mempunyai dua pemboleh ubah dan mempunyai pasangan penyelesaian yang mungkin. Okey, contohnya kalau X ni 1, Y ni akan berubah. Kalau X ni 2, Y ni akan berubah. Dia akan mendapat nilai berpasangan. Okey. Kita tengok contoh 8 ya. Tulis satu situasi bagi setiap persamaan linear dalam dua pemboleh ubah yang berikut. Okey, sekarang diberi ya. P tolak Q sama dengan 6 dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili bilangan murid lelaki dan murid perempuan yang menyertai satu ekspedisi yang dijalankan masa cuti sekolah. Jadi, bagaimana kita nak bina ayat? Kita kena gantikan huruf P adalah mewakili murid lelaki, huruf Q mewakili murid perempuan, yang menyertai ekspedisi semasa cuti sekolah. Kita nampak ya, P tolak Q. Jadi, tolak kita wakilkan dengan perkataan beza.
Baiklah, apa yang kita boleh tulis daripada ayat situasi daripada persamaan ini kita boleh buat ayat seperti ini ya. Bilangan murid lelaki ialah 6 orang lebih dari bilangan murid perempuan dalam satu ekspedisi yang dijalankan pada cuti sekolah yang lalu. Ya, ini salah satu ayat yang boleh kita bina. Okay, untuk mencari jadikan persamaan macam ini. Okey, seterusnya dia bagi ya, 4x tambah 5y sama dengan 35 dengan keadaan x dan y masing-masing mewakili harga dalam RM sepinggan nasi lemak dan sepinggan mi goreng. Okey, sekarang kita kata X adalah nasi lemak untuk harga nasi lemak, Y adalah untuk harga sepinggan mi goreng. Jadi bila kita nak tukar kepada bentuk ayat, huruf X ni kita akan jadikan dia sebagai harga untuk nasi lemak. Y ini adalah harga untuk sepinggan mi. Jadi kita buat ya, jumlah harga bagi 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan mi goreng ialah RM35. So inilah kita akan dapat persamaan linianya. 4x tambah 5y sama dengan 35. Bila kita tukar dalam bentuk ayat, dia jadi jumlah harga bagi 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan mi goreng ialah RM35. Okey, baiklah, itu sahaja anak-anak untuk hari ini. Sila buat latihan dalam buku teks, muka surat 132. Okey, latih diri 6.2a, soalan 1 ya. Kita nak mengenal pasti adakah persamaan yang diberi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Ingat ya. Bagaimana kita nak mengenal persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Kita mesti tengok ada tak dua pemboleh ubah dalam persamaan dan kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah mestilah satu. Okey, dan juga latihan dalam buku teks ya, muka surat 133. Kamu bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi pernyataan yang diberi. Okey, itu saja hari ini. Terima kasih.